Airbus A380, pesawat penumpang komersial terbesar di dunia milik Malaysia Airlines (MAS), memulakan penerbangan sulungnya pada Ahad dengan London sebagai destinasi pertamanya. Pesawat yang penuh dengan 478 penumpang itu selamat mendarat di lapangan terbang Heathrow, London jam 5.20 pagi waktu tempatan selepas menempuh 12 jam penerbangan yang dikemudi sepenuhnya rakyat Malaysia. Selepas hari ini, pesawat itu akan terbang ke London sebanyak 3 kali seminggu sebelum memulakan perkhidmatan harian ke destinasi tersebut pada Ogos. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyempurnakan acara melepaskan penerbangan sulung pesawat kebangsaan negara itu dalam satu majlis penuh gemilang dan meriah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Sepang malam semalam. Turut hadir Menteri Pengangkutan Datuk Seri Kon Chow Ha dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAS Ahmad Jauhari Yahya. Muhyiddin berkata penerbangan itu membuktikan kerajaan memberi perhatian serius dalam menyediakan perkhidmatan bertaraf dunia kepada rakyat Malaysia dan pelancong. Pesawat sepanjang 73 meter itu mampu menampung sehingga 494 penumpang dan menawarkan satu daripada susunan tempat duduk terbaik dalam industri penerbangan bagi kabin kelas pertamanya. MAS adalah syarikat penerbangan ke-8 dalam kelab A380 selepas Singapore Airlines, Emirates Air France, Lufthansa, Korea Air dan China Southern Airlines. MAS juga bakal menjadi syarikat penerbangan kedua yang mengendalikan pesawat ini apabila menjadi anggota penuh One World Alliance pada akhir 2012. Syarikat penerbangan negara itu menempah 6 pesawat A380, 4 akan dihantar menjelang hujung tahun ini dan bakinya pada 2013. Malaysia Airlines (MAS) merancang untuk menggunakan pesawat Super Jumbo Airbus A380 ke lapangan terbang antarabangsa Narita, Tokyo dan Beijing selepas penerbangan sulung pesawat A380 itu ke London. Destinasi kedua syarikat penerbangan berkenaan bagi pesawat A380 adalah Sydney, Australia menjelang akhir November. Demikian menurut MAS dalam satu kenyataan hari ini. Syarikat penerbangan itu menempah 6 pesawat A380, 4 daripadanya akan diserahkan pada akhir 2012, manakala baki pada 2013. MAS mencatatkan satu lagi sejarah Malaysia dengan pelancaran perkhidmatan berjadual pesawat Airbus A380 antara lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan lapangan terbang London Heathrow. Penerbangan itu berlepas ke London betul-betul 38 tahun selepas operasi penerbangan sulungnya antara kedua-dua bandar berkenaan pada 1 Julai 1974. Syarikat penerbangan nasional itu juga menjadi yang pertama dalam beberapa perkara dalam operasi A380, termasuk antara syarikat penerbangan yang mempunyai tempat duduk kelas pertama terlebar dalam kalangan pengendali pesawat ini. Ketua Pegawai Eksekutif MAS Group Ahmad Jauhari Yahya dalam kenyataannya berkata, Malaysia Airlines gembira untuk menjadi sebahagian daripada saat bersejarah ini yang meletakkan Malaysia dalam Liga Pengendali A380. Menurutnya di peringkat korporat, pengenalan pesawat A380 ke dalam perkhidmatan akan menyaksikan kesinambungan kempen jenama yang baru syarikat itu bermula Mac lalu. Dalam usaha menyatukan pembangkang Syria, Liga Arab menganjurkan persidangan 2 hari di Kahirah, Mesir bermula Isnin. Persidangan itu menyusul sehari selepas sidang Geneva yang dilihat pembangkang Syria sebagai kurang berkesan bagi menangani pergolakan politik di negara itu. Dalam masa sama, situasi di bumi Syria sendiri masih tidak berubah apabila korban kerakusan tentera terus meningkat dengan sekurang-kurangnya 90 terbunuh pada Ahad. Kekejaman tentera sejak kebelakangan ini semakin meningkat dalam usaha mereka merampas semula kawasan yang jatuh ke tangan pembangkang. Selain itu, mereka perlu memastikan semua kawasan strategik terutamanya di sekitar ibu negara Damsyik terus berada dalam kawalan. Sementara itu, pembangkang Syria mendakwa tentera kerajaan melakukan pencabulan ke atas penduduk awam dan tragedi Doma dan Zamalka semalam menjadi bukti kukuh dengan puluhan korban. Aktivis pembangkang juga menuduh tentera menembak penduduk awam di beberapa kawasan menggunakan helikopter.
Manakala di Homs, kerajaan rejim masih gagal menguasai bandar lama walaupun sudah berminggu melakukan serangan. Daraa pula yang jatuh ke tangan pembangkang diserang bertubi-tubi dari semua arah. Serangan ini membunuh dan mencederakan ramai penduduk dan hospital yang daif tidak membantu menyelesaikan masalah, rumah terbakar dan musnah. Sementara itu, pembangkang cuba menyatukan saf dengan membentuk majlis tentera bagi mempertahankan penduduk awam daripada serangan. Semalam, pembangkang Syria menolak persetujuan dicapai dalam sidang antarabangsa untuk Syria di Geneva. Tegas pembangkang, ia hanya memberi lebih banyak masa kepada rejim Bashar al-Assad melakukan kekejaman ke atas penduduk awam. Sidang melibatkan negara anggota tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyaksikan kata sepakat dicapai untuk mengusulkan pembentukan kerajaan peralihan melibatkan perkongsian kuasa kerajaan dan pembangkang. Hujan lebat sejak 2 minggu lalu menenggelamkan lebih 2,000 kampung di timur laut India. Angka kematian dilaporkan menjangkau 77 orang termasuk akibat tanah runtuh. Lebih 2,000 kampung di 27 daerah Assam yang ditenggelami banjir memaksa lebih 1 juta penduduk meninggalkan rumah mereka sejak air naik ke paras bahaya. Terkini 480,000 penduduk telah dipindahkan ke kamp penempatan sementara. Mangsa yang terkorban dijangka meningkat dengan 6 orang yang masih hilang. Hujan yang berturutan mengakibatkan air dari Sungai Brahmaputra dan 14 anak sungai lain melimpah ke 40 tambak, menjadikan ia banjir terburuk di Assam sejak 1998. Terdapat laporan mengatakan paras air surut di setengah kawasan, tetapi 23 daripada 27 daerah masih terjejas oleh banjir. Perdana Menteri India Manmohan Singh dijangka melawat kawasan terjejas teruk di Assam. Beliau juga meminta sokongan penuh dari pihak tentera untuk memberikan bantuan. Terus menyaksikan rancangan-rancangan menarik di WBC sehingga berjumpa lagi. Salam hormat dan Assalamualaikum.